Selamat petang saudara-saudara. Hari ini tular di mana-mana media sosial, di WhatsApp, di Telegram, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan tok-tok taktik semualah. Mana-mana sekarang ini tular tentang calon pilihan raya. Di kawasan kami dijangka akan ada pertembungan 6 penjuru. Ada pertembungan 6 penjuru antara Bersatu, PBM, Warisan, apalagi ya, Barisan Nasional, Bebas, dan USNO kalau aku tak silap. Ada 6 pertembungan di kawasan saya yang sedang tular, yaitu P167 Kudat. Aku tak tahu siapa yang akan menjadi calon, dan aku tak berani cakap sekarang kerana ianya masih sulit. Walau bagaimanapun, isu petang ini ialah apabila ada satu laporan yang menarik perhatian aku, yaitu apa kata individu atau pemimpin yang terpalit isu rasuah dan moral perlu ditolak sebagai calon. Ini aku setuju. Kau jangan nafikan. Macam mana pun kau tidak suka dengan aku, macam mana pun kau tak suka dengan konten-konten aku sebelum ini, mungkin Anda kata berat sebelah atau sebagainya, tapi jangan sekali-kali menafikan perkara ini. Kerana perkara ini adalah perkara yang betul. Yaitu, apa kata ataupun lebih baik individu dan pemimpin yang terpalit isu rasuah, moral, ataupun masih menghadapi perbicaraan di mahkamah, apalagi yang sudah dijatuhkan hukuman, macam bosku Najib, tak payahlah bermimpi lagi untuk dicalonkan. Untuk PRU 15 ini, jom kita kempen ramai-ramai individu atau pemimpin yang terpalit isu rasuah dan moral perlu ditolak sebagai calon. Tak kiralah Anda daripada Pakatan Harapan kah, Perikatan Nasional kah, Barisan Nasional kah, tak Barisan Nasional kah, tak Perikatan Nasional kah, tak Pakatan Harapan kah, apakah? Jom kita kempen ramai-ramai. Pemimpin, individu yang terpalit isu rasuah dan moral perlu ditolak. Jangan dicalonkan sebagai calon pilihan raya. Nak bagi contoh siapa? Senang saja. Dalam Pakatan Harapan ada Lim Guan Eng. Dalam Muda ada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dalam Perikatan Nasional ada beberapa orang juga. Dan dalam Barisan Nasional, paling ramai lah dari Barisan Nasional yang paling top di Sabah sendiri adalah Bung Mukhtar. Yang kedua adalah Presiden UMNO sendiri, yaitu Zahid Hamidi. Juga geng-geng yang lain, yaitu kelas-kelas mahkamah. Apa kata tahu pada PRU 15 ini, supaya semua parti politik tidak ada isu yang mana melibatkan mahkamah, tidak ada kontroversi berkaitan dengan kononnya mau bebas daripada mahkamah, kononnya mau menang untuk kes-kes mahkamah. Ya, paling senang. Jangan dicalonkan mereka. Kalau nak juga dicalonkan tak apa. Lepas PRU 15, suruh, boleh arahkan calon di kawasan, mana-mana kawasan yang mungkin boleh difikirkan supaya tarik diri atau letak jawatan supaya kawasan itu menjadi kosong dan bolehlah mereka mencalonkan diri semula. Kan, itu lebih baik. Kita pilih orang yang bersih supaya parti politik bebas bertanding tanpa ada isu, tanpa ada isu campaign yang boleh mengalahkan mereka. Karena biasanya kalau pemimpin itu ada kes mahkamah, tentulah hal itu akan menjadi bahan oleh lawan untuk dijadikan campaign. Jadi kalau bersihnya, apalagi kan lebih baik. Kan itu lebih baik. Saudara-saudara sekalian, aku mengambil contoh kata-kata ini daripada Syed Hamid Albar. Syed Hamid Albar kata, individu atau pemimpin terpalit isu rasuah dan moral perlu ditolak sebagai calon. Saudara-saudara, mana-mana individu atau pemimpin yang terpalit dengan isu rasuah, moral, dan konflik kepentingan tidak sepatutnya dipilih sebagai calon pilihan raya, kata bekas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Syed Hamid Albar. Beliau yang juga bekas veteran UMNO berkata, individu berkenan tidak ada hak untuk menjadi calon jika masih ada kes-kes seumpama itu di mahkamah. Betul lah, tiada hak pun. Tiada hak. Karena
Nak macam mana mau cakap orang bersih kalau dia sedang dibicarakan? Ingat, orang itu bagaimanapun dia bagus, kalau dia ada kes mahkamah, dia sukar untuk memberikan sesuatu kepimpinan. Kerana ialah kan, dia mesti membuktikan dahulu dia itu tidak bersalah, barulah ianya akan menjadi bersih 100%. Said beliau yang juga bekas veteran UMNO berkata, individu tidak ada hak untuk menjadi calon jika ada kes-kes di mahkamah. Mana-mana pemimpin dalam pilihan raya akan datang, yaitu mana-mana pemimpin yang terpalit dengan apa-apa isu, sama ada isu moral. Isu moral ni macam pukul istri kah, pukul orang kah, tak bayar saman kah, tidak bayar tunggakan LHDN kah. Itulah isu-isu moral. Atau etika tidak sepatutnya menjadi calon untuk pilihan raya, kata beliau. Aku bersetuju dengan kata-kata Tan Sri Said Hamid Albar ini. Aku sangat bersetuju. Kalau kau tak setuju, maknanya kau sukalah pemimpin yang ada isu politik, ada isu rasuah, ada isu mahkamah. Nah, itulah dia. Kalau Anda cakap, itu pendakwaan terpilih apa semua, tak apalah. Iya, mungkin itu pendakwaan terpilih. Tapi apa kata dia selesaikan dulu isu itu, baru dia masuk balik ke dalam gelanggang politik. Tidak kira-kiralah dimanapun dia partai politik, dia Pakatan Harapan kah, Perikatan Nasional kah, GRS kah, GPS kah, apa-apalah, dia mesti selesaikan dulu. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita sentiasa melihat undang-undang. Kita sentiasa melihat undang-undang. Ya, bukan soal kita membawa orang itu kepada undang-undang, dan kita perlu selesaikan proses undang-undang. Kita disabitkan, namun ia lebih kepada isu moral. Anda tidak mempunyai hak untuk mewakili apabila Anda mempunyai kes. Anda tidak sepatutnya menunggu semua orang didapati bersalah. Jika Anda mempunyai rekod mana-mana calon atau mana-mana orang yang ingin berada dalam politik yang tidak bersih, yang tercemar, kes rasuah, konflik kepentingan, maka kita harus menolak orang itu. Kata Said Hamid Albar dalam program diskusi secara maya G15 Anti-Corruption as an Election Promise pada Rabu. Saudara-saudara, katanya apa yang diperkatakannya itu bukan hanya merujuk pada PRU 15 saja. Ini kerana ia melibatkan satu sejarah yang panjang. Kita sudah melaluinya sejak kemerdekaan. Jika kita ada perundangan dan peraturan yang membuat orang ramai menghadapi kesukaran untuk memilih jalan singkat untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Jadi, mungkin kena lihatnya dengan lebih serius untuk kita menangani isu rasuah, katanya. Malah katanya juga di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Razak, antara bidang keberhasilan utama negara yang ditujukan atau ditubuhkan pada masa itu ialah membenteras rasuah. Semua ini saya tidak percaya bahwa hanya undang-undang adalah jawapannya. Namun saya percaya undang-undang boleh menjadi proses kepada membantu negara. Perkara pertama ialah kita perlu mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan memilih calon yang menentang rasuah. Pernah dengar pepatah? Sebelum kita berakhir, aku nak sampaikan satu pepatah. Kalau anak kencing berdiri, bapa kencing berdiri, anak kencing berlari-lari. Begitulah dengan isunya kita di Malaysia sekarang. Kalau pemimpin terpalit rasuah, kalau pemimpin terpalit atau terlibat dalam rasuah, agak-agaknya orang di bawahnya macam mana? Ada jawabannya kan? Anda tahu jawabannya? Sudah tahu pun jawabannya. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.